Laut Cina Selatan merupakan lautan yang paling strategik di dunia kerana menjadi lautan yang menghubungkan barat dan timur serta sebagai laluan persinggahan yang menjadi lautan terpenting dalam menghubungkan perdagangan antara bangsa. Jika menyentuh pertikaian yang hadir pada lautan ini, terdapat negara utama yang sering menuntut seperti China yang hadir sebagai kuasa besar yang konsisten untuk menuntut wilayah lautan ini merangkumi zon ekonomi eksklusif negara serantau. Lautan Cina Selatan merupakan lautan paling penting kerana menghubungkan wilayah barat dan timur serta menjadi nadi kepada dunia dalam pertembungan perdagangan antarabangsa dan menjadi sebuah pengaruh ekonomi dan politik bagi negara serantau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya, saya akan membentangkan untuk subtopik 3.0 iaitu strategi pengurusan konflik ASEAN dalam pertikaian Laut Cina Selatan. ASEAN memainkan peranan penting dalam menguruskan pertikaian Laut Cina Selatan melalui pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama serantau. Berbeza dengan pendekatan ketenteraan, ASEAN mengamalkan ASEAN Way yang menekankan prinsip konsensus, tidak campur tangan dalam hal ehwal negara lain dan penyelesaian pertikaian secara aman. Menurut Mustazal dan Saidin tahun 2020, strategi ini lebih bertujuan untuk mengurus konflik daripada menyelesaikan secara menyeluruh kerana setiap negara mempunyai kepentingan yang berbeza. Selain itu, ASEAN juga mengadakan dialog secara berterusan dengan China melalui pelbagai platform bagi membina kepercayaan dan mengurangkan ketegangan. ASEAN dan China juga menandatangani Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea atau DOC pada tahun 2002 yang menggalakkan penyelesaian secara aman berdasarkan prinsip UN Clause 1982. Bagi memperkukuhkan usaha tersebut, rundingan untuk membentuk Code of Conduct atau COC masih diteruskan bagi mewujudkan garis panduan yang lebih jelas dalam mengawal tingkah laku semua pihak. Di samping itu, Asian Regional Forum atau ARF turut menjadi platform dialog keselamatan yang menggalakkan pembinaan keyakinan dan diplomasi pencegahan. Walaupun pendekatan ASEAN mengambil masa kerana bergantung dengan konsensus, strategi ini masih penting untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan di Laut Cina Selatan. Sekian, terima kasih. Pertama, konsep pengurusan konflik. Ia adalah proses strategik untuk mengawal ketegangan daripada menjadi perang terbuka. Berbeza pula dengan penyelesaian konflik yang mahu menghapuskan punca itu secara mutlak. Pengurusan konflik lebih pragmatik. Ia mengurus krisis secara aman melalui diplomasi. Dalam isu Laut Cina Selatan, konsep ini bertindak sebagai penstabil keselamatan maritim melalui dua taktik. Yang pertama, diplomasi pencegahan untuk elak salah faham aset di laut. Yang kedua pula adalah tadbir urus institusi untuk membina zon penampan yang aman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurhatira binti Amrian, nomor metrik PE 24110097. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cabaran dan keberkesanan strategi pengurusan konflik ASEAN dalam pertikaian Laut Cina Selatan. Antara cabaran utama ialah perbezaan kepentingan negara anggota ASEAN. Tidak semua negara mempunyai tuntutan di Laut Cina Selatan menyebabkan pendirian mereka yang berbeza. Selain itu, ASEAN mengamalkan prinsip konsensus dan non-interference yang menghadkan keupayanya untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap pihak yang mencetuskan ketegangan. ASEAN juga berdepan dengan pengaruh besar seperti China dan persaingan kuasa besar seperti Amerika Syarikat yang menyukarkan organisasi ini mengekalkan pendirian bersama. Walaupun begitu, ASEAN tetap menunjukkan keberkesanan melalui penyediaan platform dialog seperti ASEAN Regional Forum ataupun ARF, East Asia Summit ataupun EAS, dan ADMM Plus yang membantu menggalakkan diplomasi dan keyakinan antara negara. Selain itu, Declaration on the Conduct Parties of the South China Sea (DOC) 2002 serta rundingan Code of Conduct COC turut
menjadi usaha penting untuk mengurangkan ketegangan di rantau ini. Kesimpulannya, strategi ASEAN berjaya mengurus konflik dan mengekalkan keamanan relatif, tetapi masih belum mampu menyelesaikan pertikaian Laut Cina Selatan secara menyeluruh karena kekangan dalam ASEAN dan pengaruh kuasa-kuasa besar. Bagi analisis teori liberalisme memberikan penekanan antara kerjasama bagi negara-negara serantau. Antara institusi antarabangsa yang terlibat dalam konflik ini adalah negara ASEAN. Namun, negara-negara ASEAN ini mempunyai interdependensi antarabangsa dari segi ekonomi terhadap negara China. Dan platform yang penting bagi konflik ini adalah salah satunya iaitu ARF, ASEAN Regional Forum, dan melalui forum-forum dan juga peranan institusi antarabangsa ini mampu mengurangkan konflik bagi pertikaian Laut Cina Selatan. Bagi cadangan kepada penyelesaian pertikaian konflik ini antaranya memperkukuhkan kesatuan negara ASEAN. Selain itu, menyelaraskan dasar luar negara dan juga mempercepatkan Code of Conduct COC. Seterusnya, negara-negara ASEAN perlulah meningkatkan mekanisme penguatkuasaan terhadap pengurusan pertikaian Laut Cina Selatan dan akhir sekali mengutamakan dan menekankan kerjasama dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan kuasa besar secara seimbang. Keseluruhannya, pertikaian Laut Cina Selatan merupakan isu geopolitik yang lebih kompleks kerana ianya melibatkan tuntutan bertindih daripada pelbagai negara. Kepentingannya amat strategik serta persaingan antara kuasa serantau dan penglibatan antarabangsa yang dilihat sebagai pengurusan konflik yang amat signifikan. Pengurusan ini memerlukan mengurus kepentingan bersama melalui peranan diplomasi, dialog, kerjasama pelbagai hala dan pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa seperti UNCLOS 1982. Platform seperti ASEAN Regional Forum berjaya mengurangkan ketegangan dan mengelakkan konflik yang lebih teruk antara negara serta memainkan peranan ASEAN sebagai organisasi kolektif